back to our business, perempuan. Alright, so malam ni perempuan, saya nak kongsikan kepada anda semua cerita tentang bagaimana bapa boleh dapat hak jagaan anak. Yang tu first dulu, okay? Sebab dalam mana-mana negeri pun, dalam mana undang-undang negeri, okay? Dalam mana-mana setiap undang-undang keluarga Islam negeri ni, cerita tentang hak jagaan ni perempuan mesti sama. Dia mesti dalam seksyen 82, okay, Undang-Undang Keluarga Islam, dia akan cerita ibu akan dapat hak untuk menjaga anak. Okay? Dia ada ranking pula tu. Dia ada ranking ibu nombor first, second ibu kepada ibu, kemudian third baru bapa, kemudian ibu kepada bapa. Alright. So cerita tentang hak jagaan ni biasanya mesti kita tahu ibu dulu. Tapi kan ada orang tertanya kat saya, tuan, macam mana pula tiba-tiba kan dah tahu ada ranking macam tu tapi dapat kepada si bapa? Faham tak? Dapat kepada bapa. So macam mana bapa boleh dapat? Alright. First of all perempuan, perkara yang paling banyak berlaku kenapa bapa boleh dapat hak jagaan ni perempuan, saya rasa sepanjang pengalaman saya bawa kes ke mahkamah kan, ada dua sebab. Setakat yang saya pernah tengok lah, okay? Ada dua sebab yang bapa dapat hak jagaan anak selepas berlaku perceraian ni. Okay, sebab yang pertama, yang mana saya tengok seorang bapa ambil jagaan anak ni disebabkan semasa perceraian tu, okay, masa dia nak bercerai dengan isteri ni, okay, dia dibagi syarat. Nak aku cerai hang boleh, aku boleh lepaskan hang dengan elok, okay? Tapi dengan syarat hang bagi jagaan anak kat aku. So maksudnya apa yang saya nak katakan adalah seorang suami dia letakkan syarat nak bercerai dengan balasannya jagaan kena bagi kepada si bapa tersebut. Yang ni yang kadang-kadang perempuan, ada orang yang sanggup, okay? Ada orang yang kata tak kisah, tak apalah, okay, nak bagi jagaan, ambil lah jagaan. Sebab ada orang dia fikir macam ni tau. Dia kata kalau dia ambil jagaan dekat dia pun satgi ni, nafkah anak dia tak bagi. Faham tak? Ada setengah orang kan dia ugut lah. Dia kata tak bagi jagaan bagi aku, kalau ambil kat hang, aku takkan bagi nafkah anak. So kita nak kena naik mahkamah lagi, nak kena dapat perintah dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni renyah. Apa faham tak? Renyah. Renyah ni kalau dalam bahasa utara ni kita sebut sebagai leceh lah. Leceh lah nak kena naik turun mahkamah. Okay, dia renyah, menyusahkan. Jadi bila dia malas nak naik turun mahkamah, dia kata tak apalah. Yang penting bagilah jagaan tu, hang tanggunglah nafkah anak tu. Sebab ada orang dia tak kisah. Mungkin lah kan, sebab dia kata anak ni mungkin dah besar. Besar tak besar kadang-kadang baru sekolah rendah, ataupun mungkin baru tadika. Tapi disebabkan dia malas nak panjang cerita bila berkaitan dengan nak perceraian. Perempuan kena ingat tau, kes perceraian ni tak semua orang mudah. Ada orang dia akan tanya kat saya, tuan, macam mana kawan saya ni boleh mudah, sehari pi je boleh selesai. Mai dekat saya ni sampai nak kena banyak kali naik. Selalu sangat tanya macam tu. Kadang-kadang dia tanya kat kita, dah tanya, kemudian pergi tanya kat orang lain pula. So dia nak survey, nak pergi tanya, kenapa saya lambat, kenapa kawan saya cepat dan sebagainya. Alright, kita kena ingat satu perkara. Kita mungkin tak sama isu dengan kawan kita, ataupun kalau mungkin sama pun, tapi kita tak sama situasi yang mana mungkin suami dia ni setuju nak cerai cara elok. Tak apalah, kita berpisah cara baik. Jemaah jangan tuntut sekian. So suami isteri pun setuju, lepas cerailah cara elok. Maksudnya dia pergi ke mahkamah, settle. Alright. Ada orang yang suami dia tak kisah, kata tak payah berletak syarat pun, dia lepas cerai cara baik pun boleh jadi juga. Tapi ada setengah orang ni, dia meletakkan syarat, nak cerai boleh, tapi dengan syarat bagi anak. Ada orang yang dia kata macam pening, sebab nak naik turun fasah perempuan bukan mudah tau. Okay? Ada orang dia mungkin senang kalau kata laki dia ni memang hilang langsung lah, tak tahu pergi mana, ataupun memang duduk dalam penjara ke. Apa lagi, memang kalau pukul pun sebenarnya susah juga kalau kata tak ada laporan polis. Ada laporan polis pun kadang-kadang saat gini dalam laporan kata untuk rujukan pejabat agama saja. Jadi macam tak berapa nak senang lah. Yang senang kalau kata laki ni lari, hilang, tak tahu pergi mana. Yang tu mungkin lah sikit, sebab senang untuk kita buktikan sebelah pihak. Hilang lebih pada 3 bulan, fine. Okay? Tapi kalau kata hak yang laki ni tak mau cerai, jadi apa pun aku akan tetap mempertahankan hang.
Okay, ada yang macam tu, tak apalah, semangat wajar dia nak mempertahankan perkahwinan dia tu. Tetapi dia tak boleh nak mengharapkan kepada mahkamah aja. Dia tak boleh mengharapkan peguam fight untuk dia. Peguam kalau fight dekat mahkamah, bukan fight untuk nak mengembalikan. Fight ni untuk membantu prosedur perundangan je. Okay, jadi cerita yang meletakkan syarat ni, cerita yang meletakkan syarat anak di bawah jagaan bapa ni lah yang menyebabkan selalunya anak duduk dekat jagaan bapa. Okay, sebab anak jagaan bapa ni jarang untuk dapat perempuan. Tambah-tambah kan cerita pasal anak kecil. Anak kecil, maksud saya macam anak ni boleh dikatakan masih lagi tidur ni tak berenggang dengan mak lagi lah. Okay, maksudnya duduk menyusu lagi, apa lagi daripada menyusu, tidur malam tak berenggang lagi. Okay, jadi yang ni semua adalah menunjukkan kepada anak ni masih kecil lah. Tapi kalau ikut undang-undang, kecil ni maksudnya 7 tahun ke bawah bagi lelaki, 9 tahun ke bawah bagi perempuan lah. Alright, so cerita tentang jagaan anak kecil ni biasanya dekat ibu, betul? Tapi ada keadaan yang menyebabkan bapa nak ambil anak jagaan kecil ni. So ibu ni mungkin terpaksa. Kadang-kadang adalah ibu yang terpaksa bagi, tapi tak ramai jugalah yang sanggup nak korban. Right? Cuma pengalaman saya perempuan, saya tengok keadaan yang mana bapa bagi, bapa dapat jagaan ni baru jadi start lagi dia habis. Okay. Sekejap pergi dulu. Anak panggil pula, baru je aku start buat live. Okay, sorry lah perempuan, ada iklan sekejap. Okay, so bapa dapat jagaan ni biasanya atas sebab persetujuan daripada ibu tu sendiri. Okay, so disebabkan ibu tu bersetuju, jadi dia bagi anak tersebut. Biasanya yang bagi ni sebab anak ni dia mungkin dah pandai bercakap lah sikit. Maksudnya sekolah tadika ke ataupun sekolah rendah baru masuk kan. So dia bagilah sebab mudah untuk dia. Dia lepas cerai, lepas dah cerai tu, nafkah anak pun dia tak payah naik turun mahkamah dah. Sebab hang jaga anak, so hang lah tanggung nafkah anak. Berapa kita pula kan. Kalau kita jaga pun sepatutnya nafkah anak ni tak bawah tanggungan bapa. Okay, bapa yang patut tanggung. Bukannya duduk kat mak kena tanggung nafkah anak. Tak boleh macam tu. Sebab tugas seorang bapa adalah memberi nafkah kepada anak. Okay, tugas orang ibu adalah menjaga anak. Tapi kalau ibu serahkan kepada bapa untuk jagaan tersebut, so bapa okey lah, tanggunglah everything. Senang. Okay, so ada ibu dia bagi macam tu, mungkin sebab anak tu dah besar tak besar pun lah, boleh bercakap tu kira okey dah lah. Tapi kalau anak ni masih kecil, saya pun tak saran perempuan. Okay, jadi apa pun kalau anak ni masih lagi menyusu, umur 0 bulan hingga ke berapa, 2 tahun kan. So sampai ke 2 tahun tak payahlah. Okay, tak payahlah untuk nak bagi anak ni. Alright, sebab bukan apa, cerita berkenaan dengan jagaan ni, kalau nak ambil anak kecil ni, cerita panjang. Kita kena fikir kesian ke anak tu. Anak ni menyusu, takkan bapak ni nak suar tetek dia aku kan. Tak kena lah. Tek laki macam mana. Tak jadi perempuan, tak jadi. Okay, keras pula tu. Luk lak go. Alright, so cerita berkenaan dengan jagaan anak ni, yang tu yang pertama saya tengok, right, iaitu seorang bapa dapat jagaan anak ni pun disebabkan ibu tu sendiri yang bagi. Okay, ada juga keadaan yang mana seorang bapa dapat jagaan anak tu, satu pertama sebab syarat kan, dia meletakkan syarat. Yang keduanya, yang ni jarang berlaku lah, tapi ada juga berlaku, alright, iaitu disebabkan seorang ibu ni dia tak ambil peduli tentang anak dia. Ada juga macam tu perempuan, okay, yang mana ibu ni dia mungkin sibuk dengan kerja, dan ada ibu yang dia kalut, kalut lah dengan nak nikah lain. Tu normal lah, normal lah. Alah, dia dah single lama kan, jadi dia nak kahwin lain. So dia kata bagi jagaan tu dekat bapak dia. So bapak pun jaga. Adalah jenis macam tu. So dua ni lah, tapi jarang sangat lah nak kata ibu ni nak bagi anak tu dekat bapak sebab dia nak kisah dengan, nak kahwin dengan orang lain.
Cuma bukan tak ada langsung, ada lah macam tu. Cuma jarang-jarang saja. Okey, tu cerita dia lah. Bagaimana bapa dapat hak jagaan biasanya. Alright. Tapi kalau dia dalam mahkamah perempuan, cerita tentang bapa nak dapat jagaan ni dia payah perempuan. Kalau datang kepada saya pun laki, kalau dia datang kepada saya dia tanya, "Tuan, saya nak buat tuntutan jagaan anak." Saya akan tanya, "Puan, cik nak tuntut jagaan anak ni umur berapa tahun?" Okay. Dia kata nak tuntut anak umur apa? 5 tahun. Saya kata kan, kalau umur anak 5 tahun ni cik, kalau cik tak ada alasan yang kuat, tak payahlah cik nak ambil jagaan. Kalau dia mai kata, "Tuan, saya tak mau pun tuntut jagaan. Saya nak at least tuntut, saya nak dapat hak untuk bermalam saja." So dia faham. Sebab jagaan ni memang kuat kepada ibu. Okay, unless ada isu yang cukup kuat. So apa isu yang cukup kuat? Macam kita duk sembang sebelum ni lah. Macam saya duk kongsi sebelum ni, ibu kahwin lain, ibu pukul. Okay, so ada beberapa, iaitu 5 perkara tersebut. Okay, so yang tu cerita berkenaan dengan jagaan oleh seorang bapa. Alright. Kalau cerita seorang bapa ni nak dapat jagaan anak perempuan, dia perkara yang paling penting untuk dia buktikan kepada mahkamah adalah kebajikan anak takkan terjejas di bawah jagaan dia. Dalam undang-undang, dalam Enactment Keluarga Islam, dalam Seksyen 84, dia hanya ceritakan ibu hilang kelayakan jagaan anak. Saya selalu kongsikan benda tu. Ibu akan hilang kelayakan jagaan anak kalau dia mematuhi 5 perkara. Salah satu daripada 5 perkara. Tapi dalam undang-undang tak ada pun dia sebut bapa akan hilang, bapa akan hilang kelayakan menjaga anak. Dia tak ada apa sebut nombor 1 apa benda, nombor 2 apa. Tak ada. Kalau macam ibu, at least dia ada bagi tahu murtad, bagi tahu ibu berkelakuan keji, ibu ubah mustatin, So, tapi kalau bapa dapat jagaan, dia tak ada pun cerita macam mana dia boleh hilang kelayakan. Dia tak ada spesifik macam mana ibu kena tu. Ibu kena spesifik lah. Tapi bapa tak ada. Kalau kata bapa kahwin lain, so tak ada isu sebab tak ada dalam undang-undang. Betul tak? Kalau wanita kahwin lain, kalau wanita berkahwin lain, dia akan hilang kelayakan untuk menjaga anak. Sebab dia termasuk dalam Seksyen 84 tu, ibu berkahwin lain. Kalau apa lagi? Dia tak ceritalah bapa ubah mustatin ke, tak ada macam tu. Tetapi perempuan, dia bukan bermaksudnya bila tak ada peruntukan macam tu, maksudnya bapa ni kebal lah. Kalau dapat jagaan ni, habis lah. Kalau bapa dapat jagaan, so tak ada orang boleh cabar lah kalau macam tu. Betul tak? Sebab tak ada undang-undang. Tak ada pun spesifik. Kalau bapa boleh hilang jagaan sebab apa? Mau boleh perang macam tu kan. Kalau kita pun dengar mesti tepuk meja. Mana boleh? Ini undang-undang tidak adil. Jangan sembang macam tu. Kita kena relax. Sebabnya perempuan, bab jagaan anak ni, dia ada satu section, satu terma yang kita sebut sebagai kebajikan. Di bawah Seksyen 85, di mana kuasa mahkamah untuk memberi, menentukan hak jagaan ni berdasarkan kepada faktor kebajikan. Sebab kebajikan anak ni perempuan adalah satu benda yang terpakai untuk ibu dan terpakai juga untuk seorang bapa. So cerita tentang kebajikan anak ni perempuan adalah cerita tentang benda yang luas, yang kita kena spesifikkan. Apa kebajikan yang kita kena jaga bila anak di bawah jagaan kita. Katakanlah anak di bawah jagaan bapa, so bapa kena jaga kebajikan apa? Kebajikan yang perlu untuk seorang anak, so yang itulah yang dia kena jaga dengan baik. Kalau gagal cerita tentang kebajikan ni, so dia gagal juga dari sudut aspek untuk mendapat kelayakan menjaga anak. Walaupun mungkin tak ada perkara yang detail, bapa kahwin lain ke, bapa murtad ke, tak ada macam tu. Tapi kalau katalah boleh menjejaskan kebajikan, so anak tu dia boleh hilang kelayakan tersebut. Tu je. Faktor yang paling penting kat mahkamah, cerita tentang kebajikan. Contoh kalau anda cerita pasal fasah, kalau kita nak bercerai, cerita cerai suami dengan isteri, apa yang kita nak kena cerita mahkamah? Kita kena cerita tentang faktor perhubungan.
hubungan rumah tangga ni baik ataupun tak lagi dah. Tu penting. Sebab itulah penting nak cerita tentang perceraian ni, kita kena cerita tentang masyaqqah. Dia terma Arab dah kat hampa, keluar dah Arab tu. Ana insan talqau ma'anni man ana. Gitu. Lagu apa lagi lah? Lagu Arab. Dulu saya nasyid, saya pandai juga ni lagu Arab ni sebenarnya. Okay. So, cerita tentang, kalau fasah kita kena ada cerita tentang masyaqqah, iaitu apa yang menyebabkan pergaduhan rumah tangga ni, okay, dah sampai tak boleh nak berbaik balik dah. Contoh dia bab nafkah kan. So bab nafkah tak boleh dah benda ni. Kita tak boleh buat main-main sebab benda ni benda yang penting. Okay. So benda yang penting kita tak boleh nak memperbetulkan lagi kalau kata tak ada keredaan. Okay. So cerita masyaqqah. Kalau cerita apa? Cerita tentang hartas pencarian. Suami isteri bercerai, nak tuntut hartas pencarian. Kalau nak cerita tentang hartas pencarian, dia tak perlu nak cerita bergaduh anak, bergaduh suami isteri, dia tak perlu. Dia hanya perlu cerita tentang contribution, sumbangan. Okay? Apa cerita sumbangan kita dalam pembelian harta. Yang tu cerita tentang hartas pencarian. Okay? Tapi kalau cerita tentang jagaan anak ni perempuan, the keywords dia adalah tentang kebajikan. Kebajikan anak. Mak kena cerita kebajikan apa yang dia kena bagi, bapak pun dia kena cerita apa kebajikan dia. Kalau bapak lagilah berat perempuan. Bapak memang berat untuk nak cerita tentang kebajikan. Sebab tanggungjawab seorang bapak ni dia luas. Okay? Kalau dia masih lagi ada mak, dia kena cerita tentang tanggungjawab dia kepada mak juga. Okay? Dia cerita tentang ada isteri, dia kena tanggungjawab cerita tentang isteri. Dia kena seimbangkan tanggungjawab dia semua okey, termasuklah tanggungjawab dia menjaga kebajikan kepada anak. So apa bentuk kebajikan yang perlu dijaga? Okay? Yang pertamanya, ni penting, iaitu kebajikan makan dan minum perempuan. Yang ni benda yang paling penting lah, makan minum pakaian. Okay? Makan minum pakaian. Sebab cerita tentang makan minum pakaian ni adalah kebajikan berkenaan dengan nafkah keperluan wajib, keperluan harian. Kalau bapak tak boleh nak bagi makan, dia suruh anak dia pergilah, pergi kerja, pergi cari. Aku tak larat, aku tak boleh nak pergi. Macam saya cerita dalam artikel, saya kata apa? Serupa cerita apa? Serupa cerita nujum 4 belalang. Okay? Belalang, buatkan kopi. Kita mana ada kopi, Pak? Aku tumbuk lah arang-arang tu. Kan, Cik Kacum datang. Cik Kacum datang nak ajak Pak Belalang ni main buat pergi tebah, buat kerja-kerja kampung sikit. Dia kata kesian tengok belalang tu. Kan? Belalang tu lah yang pergi cari makan, pergi rumah orang, basuh periuk, cuci sampan. Okay? Cerita tu bukannya nak cerita zaman dulu macam tu. Zaman sekarang ni pun ada bapak yang macam tu perempuan tau. Tak, bapak pun kadang-kadang kan saya cukup meluat. Saya cukup meluat cerita orang kalau tak cerita COVID ni kan. Biasa ingat tak? Ada yang dekat stesen minyak kadang-kadang duk main suar tabung derma, lepas suruh budak-budak pergi kutip tabung derma. Betul tak? Saya cukup meluat pun perempuan. Serius. Mai tengok tabung pun tahu dah. Cerita pasal tabung, cerita pasal derma-derma ni, nak kutip-kutip lah. Orang dewasa nak buat. Okay, kita memang Malaysia ni orang dia memang orang yang pemurah perempuan. Memang orang yang pemurah. Okay, kita memang sentiasa suka berderma. Tapi tak apa. Cuma jangan nak menggunakan anak-anak, jangan gunakan budak-budak kecil. Ni kadang-kadang kan bapak buat anak pergi suruh minta derma dan sebagainya. Yang ni kadang-kadang kita kita tak sampai hati. Okay? Kita tak sampai hati sebab cerita bab jagaan ni macam tu lah. Kalau kata kita salah gunakan budak. Kita ni kalau kita tengok budak main kutip derma, kita ni aku nak bagi duit kat hang, suruh hang pergi beli makan, sekejap lagi aku ingat sekejap lagi hang pergi bagi dekat pak hang pula. Faham tak? Tu yang kadang-kadang kita stres tu. Okay, so tak apalah, yang tu hubungan kita dengan hubungan kita lah. Hubungan kita dengan Allah kan, gitu, kepercayaan kita nak bagi derma tu bagilah. Kalau kita percaya, kalau kita tak percaya, angkat kaki je lah. Okay. Alright.
Tu cerita tentang kebajikan makan dan minum. Seorang bapa dia wajib untuk jaga benda ni, kebajikan makan minum. Kalau lah kan anak ni susut badan, duduk dengan pak ni berat, masa duduk dengan mak berat katakanlah 30 kilo. Piduk kat pak dalam seminggu lah, susut dah. Susut dalam 2 sampai 5 kilo. Yang ni pun jadi isu tau perempuan. Ini bukan benda main-main. Okay, susut berat badan ni bukan benda yang saya buat lawak perempuan. Sebab cerita kat mahkamah ni, kalau kata ada isu penyusutan berat badan pun boleh jadi isu. Tu maksudnya ada tanda-tanda anak kurang makan. Okay, so kalau anak ni badan dia gebu-gebu, sadar-sadar, macam anak saya ni, okey lah. So maksudnya saya bagi cukup makan. Kan? Kalau isteri kita ni kalau budak besar-besar sikit pun baguslah. Maksudnya tanda suami pandai jaga makan. Tengok macam saya ni. Nampak? Aduh, saya cuba mengurangkan lapis ni sebenarnya. Doakanlah. Aku pun tak tahulah. Saya rasa saya macam dah jaga dah makan ni. Tak tahulah. Ada petua tak? Macam mana aku nak bagi runcing gini? Kan tadi macam Puan Natrah kata Fahmi Roshan. Saya tengok Hrithik Roshan badan balawak pula. Sorry lah, gurau-gurau sikit. So, cerita makan dan minum mesti satu benda yang kena dijaga dengan betul oleh seorang bapa. Yang keduanya, kebajikan yang paling penting untuk seorang budak, untuk seorang anak, iaitu kebajikan pendidikan. Seorang anak wajib untuk mendapat pendidikan. Dalam Malaysia ni, undang-undangnya, seorang budak ni dia tak boleh bekerja. Dia mesti kena mendapat pendidikan yang terbaik. So mendapat pendidikan yang terbaik tu adalah perkara yang wajib dalam undang-undang kita, termasuklah dalam kita punya hukum syarak kita. Sebab seorang anak, tugas dia adalah untuk dia mendapat ilmu, belajar. Wajib untuk hantar anak pergi ke sekolah perempuan. Kalau ada duit lebih, macam mungkin orang berada, kalau kata tak mau pergi hantar pergi sekolah pun, sekarang ni boleh hire private teacher ke terpulang lah. Ni masing-masing. Yang penting ada pendidikan. Cuma faktor sekarang ni saja kan. Sekarang ni saja dari sudut macam PDPR. Saya pun kata nak pening kat PDPR ni. Saya tak tahu, saya percaya yang perempuan yang menonton ni, tuan-tuan yang menonton, dia ada isu berkaitan dengan PDPR ni. Saya rasa saya memahami lah kalau kata ada anak ramai. Aku seorang pun pening Kalau harta yang ramai ni mesti lagi pening lah kan. Kita tak tahu dia betul ke, dia tengok belajar pun dia faham ke tak, Allahualam. Yang penting sekarang ni cerita bab pendidikan adalah benda yang wajib. Seorang bapa ambil peduli tentang pendidikan anak. Dia mesti hantar ke sekolah, dia mesti bagi pendidikan. Pendidikan apa? Dalam Islam ni ada 2 jenis je pendidikan, iaitu pendidikan fardu ain dan juga pendidikan fardu kifayah. So, apa benda fardu ain? Mesti seorang bapa ajarkan ataupun hantar ke sekolah yang mengajar tentang ilmu fardu ain, ilmu yang tentang solat, ilmu yang tentang baca Quran, ilmu yang tentang puasa, ilmu yang tentang mengenal Islam. Sebab kita orang Islam kan. So wajib seorang Islam ni mempelajari tentang fardu ain. Fardu, nama pun fardu, wajib itu. Fardu ain, alright. Tapi kalau satu lagi nama dia fardu kifayah. Maksudnya kalau kita buat, orang lain tak payah. So fardu ain adalah wajib, fardu kifayah pun wajib juga. Tapi kalau kita ada pilihan yang lain, kita belajar juga yang bentuk lain. Macam itulah. So fardu kifayah ni macam apa? Pergi sekolah belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, geografi, kemahiran hidup, apa lagi, prinsip account, macam-macam lah. Tu semua tu adalah proses yang kita nak pelajari dekat dalam dunia ni. So pendidikan ni adalah benda yang wajib. Perempuan tahu tak, kalau katalah bapa ni jaga anak, tiba-tiba kan duduk dekat anak ni,
Daripada result dia tu selalu nombor 1 saja. Tiba-tiba duduk dengan bapak ni jatuh sampai nombor 30. Oh, nah. Daripada nombor 1 jatuh sampai 30. Yang ni kan, dia boleh ada isu tentang faktor pendidikan, perempuan. Dulu perempuan, saya ada satu kes tau, yang mana seorang bapak ni, dia nak tuntut jagaan tau. Dia nak tuntut jagaan daripada seorang ibu, daripada anak ni, daripada seorang ibu dia. So dia bagi alasan sebab faktor pendidikan ni. Okay? Faktor pendidikan yang mana ibu ni hantar anak dia ke sekolah, kita panggil apa? Sekolah Inggeris ni, macam Methodist, convent, apa lagi? Methodist, convent, macam-macam lah. Macam apa-apa tahu kan, sekolah-sekolah yang macam tu. Okay? So yang tu tak ada masalah lagi. Tapi disebabkan dekat sekolah tu dia ada macam apa, kan ada gereja kan. Macam contoh kat sekolah-sekolah macam Methodist ke tu kan, dia ada gereja. So ada isu berkaitan dengan tu lah. So kita dia tuntut jagaan tu disebabkan faktor pendidikan yang boleh membimbangkan dari sudut akhlak Islamiah dia tu. So cerita bab pendidikan ni dia detail tau. Kalau kata pendidikan ni belajar elok ke tak, prestasi macam mana, semua tu kena diambil kira tentang pendidikan ni. Kalau kata gagal, so benda tu pun boleh menjejas kepada kelayakan untuk menjaga anak tersebut. Alright? Tu pendidikan. Okay, lagi apa lagi faktor? Macam saya kongsi story kat perempuan tadi kan. Saya ada satu story yang saya ceritakan tentang faktor aurat. Faktor aurat ni adalah faktor yang penting juga dalam Islam. Seorang bapa tiri, aurat dia dengan anak tiri, okay? So suami baru kepada ibu anak ni, okay? So kalaulah bapa tiri ni bersetubuh dengan isteri ni yang baru, okay? So dia dah haram dengan anak tiri dia. Jadi dia ibarat seperti anak sendirilah. Okay, dia tak boleh haram kahwin. Aurat dia pun macam mana aurat bapa kepada anak juga. Okay, tapi diharuskan untuk menutup aurat macam biasa. Okay, yang tu dari sudut aurat ke bapa tiri dengan anak tiri. Cuma ada satu saja, iaitu jarang orang nak ambil berat tentang ni. Anak tiri dengan anak tiri. Faham tak? Okay, contohlah kan, mak ni kahwin dengan duda. Mak ni kahwin dengan duda, anak 3. Okay. So mak ni jaga anak, duda ni pun ada anak. So hubungan anak tiri ni perempuan, ingat dia bukan haram perempuan. Okay. Dia orang boleh kahwin tau. Tapi maksudnya kalau kata boleh kahwin ni, dia kena jaga aurat dia macam orang asing. Kita panggil ajnabi lah. Okay. So kita kena ada batas kat situ. Alright. Jadi isu yang saya cerita tentang aurat dekat dalam saya punya artikel saya tu, siapa yang dah share saya ucapkan terima kasih lah. So cerita tentang bagaimana seorang bapa ni hilang kelayakan jagaan anak tersebut disebabkan faktor aurat, faktor perhubungan dekat dalam rumah tersebut, iaitu anak tiri dia anak lelaki. Itu tak apa lagi. Bila anak lelaki ni perempuan, timbul pula isu yang anak lelaki ni cuba nak kacau, nak kacau adik-beradik tiri dia. Okay, kacau tu bukan kacau sikit-sikit, kacau yang sampai tahap kelucahan. Saya cerita tu sikit je perempuan, sebenarnya ada banyak lagi tapi saya tak mau dedahkan. Saya tak mau dedahkan sangat. Alright, cukuplah sekadar tu sahaja. Sebenarnya ada lebih lagi tapi saya tak mau nak terlampau pendedahan besar. Okay, yang pastinya cerita macam tu. Dia buat sorok, dia ambil spender, dia ambil bra, simpan semua tu. Okay, benda tu bila cerita dekat bapak dia sendiri, bapak tak mau percaya. Bapak kata, tak payahlah, ini tak payah besar-besar. Sebab bapak tak mau bagi anak ni duduk dengan mak dia. Itu je cerita dia. So dia nak mempertahankan juga dalam keadaan yang memaksa anak tu menerima orang baru dalam rumah. So benda ni bukan mudah tau. Okay, kalau kita lah kan, cuba letakkan situasi kita dekat anak kecil tu. Okay, orang yang tak boleh nak buat apa-apa tindakan lagi, hanya boleh mampu untuk mengadu sahaja. Kita kena
Kita kena ada feel macam tu. Bagaimana kalau dia mengadu tu benda yang betul? Sebab benda ni kalau kita buat tak tahu, silap-silap besar kan, macam-macam kes yang kita dengar cerita ni. Yang mana kena rogol, yang mana kena dicabul. Okay, regardless lah cerita tentang bapa rogol anak tu, yang tu cerita lain lah. Okay, tapi cerita tentang hubungan adik-beradik tiri ni pun perempuan, sebenarnya ada kes yang mana adik-beradik tiri ni melakukan perhubungan dekat dalam rumah pun ada cerita juga. So cerita macam ni lah yang menyebabkan benda ni perlu untuk kita ambil peduli. Kita tak boleh cerita dalam dalam kerangka untuk nak balas dendam sahaja, tak mau bagi jagaan anak kat ibu, sebab kita nak jaga anak tu, kita nak ego kita ni tak boleh dirungkai. Yang ni yang problem kepada anak perempuan tersebut. So bab aurat ni jangan main-main. Kalau hubungan anak tiri dengan bapa tiri tak apa. Okay, so tak kisah. Yang penting tu hubungan anak tiri dengan anak tiri yang satu lagi tu. That's why perempuan, perkara yang seterusnya yang paling penting ni adalah bapa kena jaga kebajikan tempat tinggal. Okay, saya ada satu keadaan kes perempuan yang saya nak kongsikan. Ada bapa ni ambil jagaan anak. Okay, tapi dekat rumah ni ramai duduk. Rumah ada 4 bilik saja. Okay, rumah ada 4 bilik. Tapi setiap bilik ni ada dah orang sampai anak ni nak kena duduk dekat ruang tamu. Nak salin pakaian semua dekat bilik ayak saja. Macam mana nak ada keselesaan? Macam mana nak ada faktor yang boleh menjaminkan keselamatan, keselesaan? Sebab yang itulah salah satu perkara yang paling penting, iaitu menyediakan tempat tinggal perempuan. That's why kalau nak ambil hak jagaan anak, salah satu perkara yang ditekankan adalah kita akan tanya, rumah dekat mana? Nak ambil anak ni nak duduk dekat mana? Okay, kita bagi tahu rumah kat kawasan ni. Kita dah kena siasat dah. Rumah kawasan ni black area ke white area? Hampa nak tahu. Sebenarnya saya nak share kan macam mana kita nak tahu white area ke black area. Hampa kena pergi tanya dekat pegawai polis. Okay, balai polis. Sebab dekat balai polis ni, dia pun tahu kawasan ni black area ke white area ke. Even kalau hampa duduk kat kawasan mana pun hampa tahu kan, kawasan saya ni black area. Black area tu macam mana, selalu pecah rumah, ada kawasan yang dadah dan sebagainya. Okay, so yang ni kena tanya polis lah. Kalau kat kawasan kita ni kat mana kawasan black area. So kita boleh bagi tahu benda tu kepada mahkamah. Sebab benda ni adalah benda yang penting. Okay, kalau mahkamah tak tahu benda ni, kalau mahkamah silap buat keputusan, benda ni boleh mengakibatkan kepada kebajikan anak tersebut. Okay, sebab tu cerita tentang aurat ni, dia mesti bersama dengan tempat tinggal tu. Tempat tinggal tu adalah permulaan. Tu rumah, kawasan. Berapa bilik? Ada sedia tak bilik untuk anak ni? Anak ni nak duduk dengan kita. Okay, kalau anak lelaki, cara anak lelaki. Kalau anak perempuan, lagilah. Kalau boleh kan. Sebab bilik dia tu, kalau boleh kena ada bilik ayak terus lah dalam tu. Tu kalau kata ada lah kan. Kalau kita tak ada pun, at least kena ada bilik dia sendiri. Sebab dia nak membesar sebagai seorang anak dara. Faham tak? Anak dara kot. Kalau kita nak buat mai tu isteri baru, isteri tak ada anak lagi, tak apalah. Ni mai cerita anak isteri, okay, janda anak 2 ke 1 ke 3 ke, ada anak lelaki. Ni problem. Kena jaga batas ni. Okay. So yang tu perkara yang paling penting untuk kita jaga tentang kebajikan seorang anak. So far hampa faham tak sekarang ni apa yang aku nak cerita? Okay kot no? Alright. So saya buka soalan ni. Elok lah 10.53 lah. Malam ni saya habis awal sikit lah kot. Teh lah. Panas lah kan sekarang ni. Oh, Puan Azlina kena tadi call dengan mak. Oh, call dengan mak cucuk vaksin. Ingat Puan Azlina kena cucuk vaksin. Puan Lina Abu Bakar, tuan, kebajikan anak dari dalam perut sampai anak-anak sekolah. Si ibu handle seorang-seorang. Tiba-tiba sampai masa ibu bertemu jodoh dengan yang lain, si bapa nak ambil anak tersebut. Apa yang perlu si ibu lakukan? Okey, macam inilah puan
saya faham ada orang dia risau kan, sebab anak ni jaga lama dah, tiba-tiba sebab mak nak kahwin lain, tiba-tiba bapak nak ambil. Right. Apa yang kita nak kena buat? Puan jaga je anak tu. Okay, siapa yang dengar ni, saya bagi tahu, jaga je anak tu macam biasa. Tapi kalau si bekas suami, okay, si bapak ni nak ambil jagaan, cakap je macam ni, saya tak ada masalah. Okay, saya tak ada masalah pun. Cuma dapatkan dululah perintah mahkamah. Pergi ke mahkamah, biar mahkamah decide. So, see you in court. Alright? Let's go to in court. Senang kan? Jadilah macam divorce sikit kan? So, kita apa? See you in court je. Sebab anak duduk dengan kita. Bila anak duduk dengan puan, so puan jaga je macam biasa. Berapa kita nak pula nak buat tuntutan? Bukan tak boleh kita buat tuntutan, boleh je kita buat. Tapi dah anak duduk dengan kita, biar orang yang nak tuntut tu dia lah yang tuntut jagaan tu. Biar dia filekan jagaan. Nak tengok dia bagi alasan apa. So katakanlah dia bagi alasan tu sebab kita kahwin, okay? So kalau kita kahwin, so kita bagi alasan pula tentang kebajikan yang dah kita jaga. So apa kebajikan yang kita dah jaga? Kita dah sediakan daripada kecil sampai ke besar, rumah dia, pendidikan dia, insurans pun aku beli, apa benda semua, baju pakaian semua kita beli sendiri. Tak pernah pun dapat duit nafkah daripada dia, tiba-tiba lah kan. Okay, tiba-tiba pula nak ambil jagaan. So kita ceritalah kebajikan anak ni semua. Okay, so lawannya adalah lawan kebajikan, lawanlah dengan faktor yang dia nak bawa tu kahwin lain. Alright, biar mahkamah decide. Okay. Cik Hakim kata apa, sama juga Tuan Mami, anak duduk dengan mak kahwin dengan suami lain. So bapak tiri dia selalu kacau anak tiri dia tu, kacau sampai anak tiri dia anggap itu biasa dan sampai melahirkan anak. Oh, yang ni pun isu berat juga. Itulah. Yang ni pun salah satu benda yang risau juga kan. Bapak tiri, bapak tiri, dia tak boleh kata bapak makan. Dia haruan makan anak jugalah, cerita juga kan. Sebab dia dah haram kahwin tu. Anak tiri, dia kata, aduh, tak tahulah. Ni masalah sosial sekarang ni lah. Lebih baik senang kan. Biar mak mentua jaga. Kalau mak mentua ada, biar mak mentua jaga. Kan fair? Betul tak? Okay. Cuma yang masalah sekarang ni kan, adalah berkaitan dengan faktor untuk memahamkan manusia kita sekarang ni. Kalau kita dah kahwin tu, kita kena jaga batas kita. Tu je. Okay. Tak tahulah. Well, cerita zaman sekarang ni adalah cerita yang zaman yang ujian dia tu besar. Okay, yang mana setiap orang ni kadang-kadang dia ada masalah mental dia sendiri. So kita sendiri kena tapih. Kalau kita nak kahwin dengan orang yang baru, boleh tak dia terima anak kita ni macam anak dia sendiri? Kena tahu. Okay, kena tengok cara tu. Kita tak boleh lepas dia ni baik, kita rasa macam okey dan sebagainya. Kita kena ambil peduli. Sebab dia adalah orang luar. Okay? Dia orang luar, nak diterima sebagai keluarga baru. So boleh tak dia terima benda tu dulu? Okay? Bimbang kau tu. Sampai melahirkan anak ni, oh dahsyat. Cik Hakim ni kena cerita kat saya ni. Saya tak ada lagi dah ada kes macam tu. Missy Aida Zanaria, I like the way you said see you in court. Yes. Time bila lagi nak guna see you in court? Okay. So terpulang dia nak buat tuntutan. Kita nak halang apa? Kita tak boleh halang tau. Kalau kata orang nak buat tuntutan, dia nak tuntut lah. Okay. Sebab tu pegangan dalam mahkamah adalah kembalikan hak kepada yang berhak. Okay. So kalau dia ada hak, mahkamah tentukan dapat. So kita jangan bagi laluan mudah. Okay, kita kena, bukan nak kata bagi laluan sukar, tapi kita nak bagi laluan yang ada keadilan dia. Macam itulah. Anak perempuan yang masalah bila dapat keluarga tiri. Itulah. Sebab anak lelaki tak mengandung. Tu je cerita dia. Kalau anak lelaki mengandung, tu cerita lain jugalah. Oh, okay. Saya selalu ikuti live Tuan Fahmi dan tajuk hari ni kena dengan saya. Anak dapat dekat saya sebab dah buat perjanjian sebelum bercerai. Tepat Nak bercerai sangat mudah dan saya bagi syarat jaga anak. Alhamdulillah anak dah 8 tahun. Saya tak tahu benda ni dulu. Terima kasih Tuan Peguam. Kawasan saya
peguam kawasan saya berikan ilmu undang begitu juga. Okey, tak apa. Yang penting Cik Hakim, jaga anak tu, jaga dengan baik, dan kemudian jangan halang ibu untuk dapat hak untuk dia. Hak ibu kena jaga, hak kita pun kena jaga. Sebab yang biasa berlaku ni, yang pening-pening ni, yang serabut-serabut dan sebagainya ni, bila masing-masing ni tak mau nak tolerate. Tu je. Okay, kalau kita boleh jaga dengan baik, lepas tu pihak sana pun faham dan sebagainya, tak ada pergaduhan. Kalau kata Hari Raya Haji, giliran siapa, Raya Aidilfitri, giliran siapa, boleh ikut macam tu. Saya rasa anak tu pun tak ada masalah sangat. Okay, kan? Okay, Mami Erin. Tuan, kalau suami setuju nak lepas tapi suami nak hak jagaan anak, anak-anak tak nak ikut ayah, macam mana tuan? Suami setuju nak lepas tapi suami nak hak. Okay, so kalau dia bagi syarat kata nak hak jagaan anak, tapi anak tak mau setuju, so maksudnya kita payahlah nak dapat cerai, betul tak? Dia tak mau lepas cerai kat kita sebab tak anak jagaan, kerana hak jagaan anak. Jadi jawapan dia, kita payahlah nak dapat cerai. So tak boleh nak cerai cara biasa. Kita mungkin nak kena filekan perceraian tu, cerai fasah ke, cerai taklik ke, ataupun bayar tebus talak ke, kan? So benda tu yang kita kena lalui, proses perceraian yang panjang sikit. Alright. So kalau anak-anak ni, isu anak, dia takkan boleh perceraian tu persetujuan dekat mahkamah rendah. Okay, kalau kata ada persetujuan sekalipun, tapi dia tak boleh direkodkan depan hakim mahkamah rendah tempat anda nak bercerai. Dia kena bawa pergi ke mahkamah tinggi. Kita panggil merafakkan kes. Daripada mahkamah rendah, kita mohon untuk dinaikkan ke mahkamah tinggi. Kalau kata nak bersetujuan berkaitan dengan jagaan sekali. Okay. Tapi kalau katalah anak tak mau, anak mungkin dah besar, anak lelaki dah 7 tahun, anak perempuan pun dah 9 tahun ke atas. Jadi anak tak mau pilih. Anak tak mau. So, anak dah boleh decide masa tu. Kalau si bapak ni nak juga, cakap je macam ni, silakan pergi ke mahkamah, see you in court, buat je tuntutan. Biar anak ni sebut depan hakim. Kalau anak ni dah cukup 7 tahun dengan 9 tahun lah. Tapi kalau anak ni bawah daripada tu, pergilah tuntut, biar kita lawan. Sebab kita memang tak boleh nak halang benda ni. Nak dapat persetujuan berkaitan dengan jagaan anak ni, dia bukannya satu benda yang mudah. Alright, sebab saya faham dia berkaitan dengan hati dan perasaan bab jagaan anak. Okay, dia harta yang bernyawa. Kalau rumah, kereta, kadang-kadang orang tak kisah sangat. Berebut bercerai ni, dah nak jadi cerai ni kan. So jual lah, jual, bagi je lah. Kadang-kadang dia tak ada sentimental value sangat kan. Tapi anak ni dia ada sentimental value. Dia orang yang bernyawa. Membesar pula daripada kecil sampai ke besar duduk dengan kita. Lepas tu tiba-tiba nak ubah ni, memang berat lah. Betul tak? Ni anak-anak pula 12 tahun ke atas. So dia boleh buat pilihan lah. Okay, share di sana sini. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Salam. Saya nak tanya, bekas suami kahwin lain dengan bukan warga negara. Okay, tapi dia nak minta hak penjagaan kekal. Sedangkan sejak bercerai, saya yang uruskan anak. So nak risau apa? Puan Syah di sana sini, okay, tak perlu risau lah maksudnya. Unless kalau puan ada isu, okay. Kalau puan ada isu berkaitan dengan kelayakan yang boleh hilang. Contohnya macam saya kata tadi lah, murtad, berkelakuan keji secara terbuka, apa lagi? Berkahwin lain, ubah mustatin dengan sangat jauh untuk tujuan nak pisahkan anak, apa lagi? Menzalimi anak tersebut. So kalau kita adalah salah satu daripada perkara tu, mungkinlah kita ada nak risau sikit lah. Okay, cuma kita tak perlu nak gusar sangat. Kalau kata suami nak tuntut ataupun bekas suami nak tuntut jagaan, dia ada alasan. So kita relax, sebab di mahkamah ni tuduh tu belum lagi terbukti. Okay, so dia kena buktikan. Kalau dia tuduh kata kita murtad, contoh dia, so dia kena buktikan lah kita murtad. Nak buktikan orang murtad bukan mudah puan. Kalau nak tuduh apa, berkelakuan keji, bukan lagilah bukan mudah. Okay, kalau tuduh kahwin lain pun, tuduh kahwin lain, macam saya katalah cerita kita tadi ni, ramai orang risau pasal kahwin lain kan. So kalau cerita kahwin lain ni, kita cerita tentang kebajikan.
Puan Nas Jamaluddin, zaman Dajjal nak keluar tuan, seriau lah nak kahwin lagi, stay fokus untuk anak-anak dululah. Itulah zaman Dajjal nak keluar tu. Saya kalau dengar title Dajjal ni pun, saya pun risau puan. Saya pun risau sebenarnya. Sebab tu kan, saya nak kongsikan lah kan. Sebab tu perempuan, kita setiap kali kita habis solat ingat, tahu tak? Dia satu sunat tau, perkara sunat masa kita tahiyat akhir. Okay. Lepas kita baca selawat Ibrahim ni kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa jangan terus bagi salam masa tu. Okay. Kita ada satu sunat. Okay. Kita kena baca sunat ni. Apa benda tu? Dia kadang-kadang kita kena feel lah, macam kita solat ni. Fil alami innaka Hamidum Majid. Okay, kita kena baca ni. Allahumma inna a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal junun. Allahumma inna a'udzubika. Okay. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr. Okay. Jauhkan aku ya Allah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Lindungi aku daripada fitnah semasa hidup dan juga semasa aku mati. Wa min fitnatihi masihid dajjal. Dan lindungi aku daripada fitnah dajjal. Okay. Alright, ni sunat tau. Selepas kita nak sebelum nak bagi salam. Okay, habis saja fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan kita letak jari kita tu. Bacalah Allahumma inna a'udzubika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Okay, macam itulah. Okay. So bacalah doa tersebut. Selepas kita habis solat pun, doalah, matikanlah aku sebelum dajjal keluar. Okey, Azril Falizal. Saya ada arahan mahkamah minggu 1 dan 3 Mei. Ambil Jumaat, Ahad hantar. Okey. Tapi isteri tak pernah bagi. 1 dan 3 Jumaat. Tengok pun tak dapat dari tahun lepas bulan 2 sampai sekarang. Anak saya dah jadi lain seperti dah dihasut. Okey, so kalau ada isu begini, dia kena, okey, siapa yang ada isu berkaitan dengan dah ada perintah, okey? Dah ada perintah tapi salah satu pihak tak ikut perintah sebagaimana yang mahkamah dah perintahkan. Betul? Okey. So, jawapannya adalah kita kena buat tuntutan dekat mahkamah. Okey, kita kena naik sekali ke mahkamah, nama dia tuntutan notis tunjuk sebab. Okey, kita panggil peringkat penguatkuasaan perintah. So dia kena bagi alasan kenapa gagal bagi pada tarikh bila sekian-sekian macam ni. Okay, dia tak boleh. Sebab kalau kita berlaku macam ni kan, ada perintah tapi tak ikut perintah, kalau kita pergi buat laporan polis pun, polis takkan boleh nak pergi ambil macam tu. Alright, so jawapan dia dari sudut undang-undang, kita kena naik ke mahkamah untuk kali yang kedua, iaitu kita panggil peringkat penguatkuasaan. Peringkat mula-mula kita dah ada perintah, tapi bila kita dah ada perintah tapi tak ikut, jadi dia ada isu untuk penguatkuasaan. So kita kena buat notis tunjuk sebab. Si isteri ataupun bekas isteri ni, dia kena tunjuk sebab kenapa dia gagal bagi anak ikut ketetapan yang dah mahkamah tetapkan. Okey? Siapa-siapalah, siapa yang ada alasan, siapa yang ada isu macam ni, dia kena naik mahkamah untuk kali yang kedua. Cik Hakim bagus. Hak ibu tak pernah halang, dia main melawat dan jaga, dan juga malam itu juga anak dia juga besar. Saya ingat jasa tu. Bagus. Cik Hakim adalah contoh bapa misali. Very good. Betul, masing-masing kena matang. Setuju. Bab jagaan anak ni macam tu lah. Betul tuan, biar anak yang tentukan, anak besar tak boleh nak paksa. Betul. Anak nak paksa ni, anak Allah macam kita lah. Cuba orang, kita tak suka makan goreng pisang, tiba-tiba je nak suap juga goreng pisang. Hampa rasa macam mana?
Kata aku tak mau makan pisang. Makanlah sikit. Tak mau. Nak juga. Makanlah. Kan kita pula nak suruh macam tu kan. Kita tak mau goreng pisang. Habis tu nak makan apa? Saya nak makan fish and chip. Tiba fish and chip. Sedap kan malam-malam makan fish and chip Azza Nur Mimi Azmi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Soalan saya luak pada topik boleh ke? Tanyalah. Soalan 1. Kes cerai dah settle di Mahkamah Perlis. Oh, okey. Tapi saya nak buat tuntutan nafkah anak di Mahkamah Kuala Lumpur. Boleh ke? Sebab saya kerja kat Kuala Lumpur. Susah sebab PKP. Nak ulang alik KL Perlis. Okey. Soalan kedua. Kalau boleh buat di Mahkamah KL, tuan dah recommend lawyer mana tak? Tapi kalau saya buat kat Perlis nanti saya contact tuan. Okey. Jawapan dia, puan boleh buat tuntutan kat Kuala Lumpur. Sebab puan dah bermastatin di Kuala Lumpur kan. Okey, so kalau kita dah duduk dekat Kuala Lumpur, dah ada rumah, mungkin cerai tu kat Perlis. Cerai kat Perlis tak apalah, itu cerita cerai. Okey, kalau kita dah duduk dekat Kuala Lumpur, bermastatin ni dia lebih daripada berapa bulan lebih daripada 2 bulan kot tak silap saya. Okay. So kalau kita dah duduk mustatin dekat KL, so kita tuntutlah kat Kuala Lumpur. Okay, boleh tuntut kat Kuala Lumpur, tak ada masalah. Cuma satu je. Kalau kita dah ada perintah daripada Mahkamah Kuala Lumpur, contoh dia. Okay, kita dah ada perintah nafkah daripada Kuala Lumpur. Kemudian, katakanlah kan, kita kena tukar mai pula. Kita kena tukar balik mai ke Perlis. Contoh dah. Okay. Jadi, let's say lah kan, nafkah anak tu ada isu. Kita nak ubah, nak bagi tambah lagi. Contoh dia. Kita nak bagi tambah lagi nilai nafkah anak tu. Okay. So, kita kena pergi kat Kuala Lumpur balik. Sebab, nak ubah perintah nafkah, nak ubah perintah lah, jangan kita minta nafkah. Nak ubah perintah, dia mesti dilakukan di mahkamah yang keluarkan perintah tersebut. Faham? So kalau kita masih lagi kat Kuala Lumpur, okey lah. So kita nak ubah pun kat Kuala Lumpur lagi. Tapi kalau kita kena pindah pergi kat Sabah ke, Sarawak ke, macam mana pun, kita kena mai balik ke Kuala Lumpur tu. Sama lah untuk orang-orang negeri lain pun. Kalau kita dah ada perintah nafkah dekat Penang, okay, kita kena pindah pergi Johor. So, kita kena ubah perintah tu dekat Penang balik. Kalau kita nak buat ubah perintah. Okay, sebab ubah perintah hanya boleh dilakukan di mahkamah yang mengeluarkan perintah sahaja. Yang tu je isu dia. Tapi kalau kata isu lepas cerai nak tuntut nafkah anak, cerai kat Perlis nak tuntut nafkah kat Kuala Lumpur, tak ada masalah. Boleh. Sebab kita dah mustatin dekat sana kan. Tu je. So, yang kedua, boleh ada recommend lawyer mana tak? Ada. Okay, saya ada, kita ada apa? Partnership dengan rakan guaman di sana. Yang mana kita trust. Dia orang pun trust dengan kita pun trust dengan dia orang. Sebab saya takkan partnership dengan orang yang kita tak percaya. Saya hanya akan partnership dengan orang yang saya percaya saja. Ada puan. Ada, cuma saya takkan bagi tahu kat sini. Siapa nak boleh PM dia tu. Okey. Tuan, hak jagaan dah saya tuntut di mahkamah. Okey. Si bapa ni ambil ketum dan barang terlarang main perempuan. Main perempuan. Macam mana main perempuan? Tiap-tiap malam lepak sampai subuh. Boleh tak hilang kelayakan hak jagaan anak? Perlu tak saya buktikan di mahkamah atas alasan tersebut? Hak jagaan dah tuntut di mahkamah. Kalau Puan Lina dah tuntut, maksudnya belum dapat lagi kot, no? So kalau katalah belum, dalam proses lah. Okay, so anak duduk dengan kita kan. So kita nak kita buat tuntutan tu, kita bagi alasan yang tu. So kita bagilah, buktikanlah benda tu di mahkamah. Okay, dia melakukan perkara-perkara yang keji lah. Okay, kita boleh cerita benda tu. So apa efek kepada anak? So anak kalau kata duduk dengan dia ni, bahaya dari sudut kebajikan, habis langsung ni buat main balik. Wah, kita kena cerita betul-betul kat mahkamah. Tapi kita kena ingat satu perkara. Okay, Puan Lina, kalau kita nak cerita tentang perkara yang berkaitan dengan jenayah,
dia tak boleh kita yang dakwa semata-mata. Kalau dia tak bersetuju, menjadi beban untuk kita buktikan. Alright, saya selalu cakap cerita tentang ketum, cerita tentang ambil berkelakuan keji semua ni, dia mesti ada tangkapan daripada pihak berautoriti. Kalau memanglah dia minum ketum tu kena cekup dengan polis, kena dakwa, kena hukum, alright? So dia memang dibuktikan bersalah. Okey, proof 100%. Kalau dia nafikan pun, kita ada proof benda tu. Tapi kalau kita tak ada proof yang solid macam tu, jadi beban untuk kita nak buktikan tu macam mana. Alright? Pada saya, kalau saya nak cadangkan kepada siapa-siapa, semua bukan Puan Lina saja, lebih baik kita ceritakan kebaikan kita daripada kita cerita dan buktikan keburukan orang. Ceritakan kebaikan kita tu lagi banyak. Kalau boleh 90%. 90% tu kebajikan kita saja. Apa yang kita dah buat, kita yang melahirkan anak, kita yang menjaga anak daripada kecil, kita lah yang memberikan pendidikan, kita lah yang tidur setiap malam, kita lah yang ada duk mengajar dia, macam-macam tu kita saja. Sebab yang tu yang lebih baik. Okay? Kita selalu suka benda-benda yang cerita baik-baik kan, positif kan. Bab jaga anak ni, cuba positifkan benda tu kat mahkamah. Cerita tentang kebajikan. Apa benda yang kita dah provide untuk anak tu? Apa jaminan yang kita boleh bagi pula kalau kata mahkamah bagi kat kita jagaan? Kan? So mahkamah nak bagi jagaan ni kena proofkan kat mahkamah. Yakinkan hakim. Okey tak? Yakinkan hakim. Tuan hakim, kalau anak duduk dengan saya ni, rumah dia ada bilik dia sendiri. Rumah saya macam ni. Sediakan. Bilik dia semua lengkap. Sekolah dekat dengan rumah. Saya boleh pergi hantar. Saya pula duduk dekat rumah. Saya buat bisnes saya sendiri. So, saya rasa macam saya yakin saya dapat jaga anak ni dengan baik. Bukankah itu lebih baik? Kan? Daripada kita nak cerita benda yang jahat tentang orang, dah nak bukti pun susah. Lebih baik kita cerita kita saja. Bukan tak boleh. Memang kita kena bagi tahu juga. So, apa keburukan pihak lawan? Kita boleh bagi tahu. Bagi tahu kalau ada bukti, tunjukkan bukti. Tapi kalau kita tak boleh bukti, kita bagi tahu je lah. Biar dia jawab lah benda tu. Muhammad Hakim nak tanya soalan. Zaman sekarang kan zaman homeschooling. Orang kaya, orang sederhana, ramai sekarang dah homeschooling kan anak. Okay? Jadi kalau undang-undang, kalau homeschooling, kebajikan anak tu terkira tak sebab result apa semua tak ada? Adakah hakim akan test ilmu fardu ain dekat budak tu? Mohon penjelasan. Alright. Homeschooling ke schooling biasa kan tak kisah. Dari sudut kebiasaan dulu pun memang kita tengok kepada prestasi. Kalau kata boleh prestasi kan. Tapi kalau cerita tentang homeschooling pun, dia mesti ada garis panduan dia juga. Homeschooling pun dia ada ambil peperiksaan juga kan. Tak semestinya homeschooling ni tak ambil peperiksaan. So, ada keadaan saya pernah tengok yang hakim pernah tanya anak tersebut. Sebab anak sekolah ni biasanya anak yang dah melepasi umur mumayyiz lah. Okay, dia dah boleh menentukan, dah boleh cakap dan sebagainya. So ada hakim yang tanya anak tersebut sendirilah, macam mana pembelajaran, boleh tak baca Fatihah semua tu. Semua hakim akan tanya. Sebab anak yang dah besar, biasanya hakim akan tanya dari sudut pendidikan. Kalau kata homeschooling ni bagus tak? Apa yang bagusnya? Dia akan disoal. Okay, yang tu tak ada masalah. Cerita homeschooling ke, schooling biasa ke, tak kisah. Alright, cuma mungkin betul lah dari sudut cabaran untuk membuktikan tu. Macam mana result. Macam mana kita nak buktikan result anak tersebut? Anak saya rapat dengan saya, Azril tapi sekarang dah jadi lain, dia hasut sampai dah anak takut jumpa ayah, kes belum selesai lagi. Yang ni saya tak boleh nak kata apa. Saya rasa yang ni tak masuk isu perundangan lah. Sebab kalau kata hasut ni, nak cerita bab hasut, nak buktikan bab hasut ni pun satu benda yang problem juga ni. Saya ada juga pengalaman macam ni Cik Azril, yang mana ada isu yang dia hasut ni. Cuma dia macam ni lah. Kalau kata cerita tentang hasut ni pun kita bukan tak percaya, cuma benda ni sukar untuk kita nak buktikan kepada hakim kata pihak sana menghasut dan sebagainya. Okey.
Macam pengalaman Kak Kiah lah, bila anak duduk dengan ibu tiri, memang anak-anak dipinggirkan, dan bila suami balik macam-macam ibu tiri mengadu, kononnya anak tiri bermasalah. Yang paling menyedihkan bila cuti sekolahan, memang tengok anak-anak kurus kering tak terurus. Bila nak balik menangis tak esak-esak, katanya tak seronok tinggal dengan ibu tiri. Memang sedih tuan. Sebenarnya ada ibu tiri yang bagus juga kan. Ada juga ibu tiri yang bagus, bukan tak ada. Cuma nak jadi cerita tu pun mungkinlah ada kot. Wallahualam lah. Saya doakan follower semua ni, kalau kata jadi ibu tiri, ada yang tengok ni ibu tiri, jadilah ibu tiri yang baik, yang lemah lembut kan, sweet. InsyaAllah. Ni cerita kat tempat lain ni. Puan Azlina kata Mas Totin kena lebih 6 bulan. Thank you Puan. Saya pun dah terlupa dah. Kena lebih pada 6 bulan picop pengesahan anak Korea. Nak request live lepas ni lagu Hijaz Putriku Sayang. Aduhai putriku sayang, malumu mahkota yang tidak perlukan singgasana, tetapi ia terpaksa. Kan? Lagu tu kan? Puan Sharifah Nur Asyikin hantar kepada saya 75 star. Thank you. Thank you Puan Sharifah. Okay. Alright. Thank you semua yang menonton malam ni. Saya rasa habis dah kot. Ada siapa lagi yang tanya soalan? Thank you lah siapa yang tanya soalan dan sebagainya. Siapa yang dah share saya punya artikel. Saya nak mengucapkan terima kasih lah. Siapa yang rasa macam perkongsian malam ni memberi manfaat, kalau kata benda ni anda nak jadikan setiap malam ataupun setiap masa nanti ni, mungkin nak sentiasa ada dekat wall dan sebagainya. So saya nasihatkan, bukan nasihatkan lah, saya nak minta anda share je dekat wall anda. Okay, share kat wall, nanti dia mungkin boleh jadi memori kepada anda juga. Okay. Alright, itu saja daripada saya malam ni. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Selamat Hari Raya Aidiladha sekali lagi. Dan insya-Allah saya doakan anda semua diberikan saya mendoakan anda semua diberikan kesihatan, dilindungi daripada wabak COVID ni. It is real, yang mana kita sekarang ni dalam keadaan yang perlu berjaga sepenuh-penuhnya. Sebab sekarang ni, hari ni saja dah beat paling tinggi sekali 15,000 per harian kan. Jadi saya rasa macam kita kita kena ambil pendekatan untuk kita sentiasa untuk elakkan daripada bertemu dengan orang lah. So saya doakan anda semua dalam keadaan yang baik. Puan Nas kata, Tuan, thank you Tuan sharekan doa sebelum beri salam. Doa yang tadi ikut no. Dia Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang tu pun salah satu doa yang selalu kita amalkan juga. Kita kena amalkan. Dia berkaitan dengan doa untuk diberi kelapangan lah, kalau kita dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang kita didesak dengan dunia ni, desak dengan hutang dan sebagainya. So kalau kata yang paling penting macam saya ajak tadi tu, iaitu doa selepas kita bagi tahiyat tu. Yang tu penting puan. Sebab kita kena sentiasa minta doa dalam solat. So dalam solat, waktu kita dah tahiyat tu, sebut saja fil alamin innaka hamidum majid tu. Ingatlah doa tu. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatihil masihid dajjal. Apa nak apply sekarang tak boleh. Nanti hampa apply ulang balik video ni je. Okey, itu saja daripada saya. Sorry ambil masa yang panjang untuk anda semua. Saya doakan anda semua sihat-sihat belaka. Alright. Selamat malam. Selamat untuk beristirahat. Jumpa lagi pada esok hari insya-Allah di waktu yang sama jam 10 malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.